Ayat ini Allah telah memberikan kita perkara yang sangat basic, sesuatu yang budak pun boleh faham. Tahu, tapi pada masa yang sama ia adalah pandangan yang sangat kuat tentang iman. Iman itu sendiri. Iman adalah perkara paling asas kan untuk seseorang Muslim dan sesiapa yang percaya. Iman adalah perkara yang paling asas, basic. Betul. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah memberikan kita pandangan dunia yang berasal dari iman yang boleh mengubahkan hidup. Dan izinkan saya memberitahu anda macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 3 aspek iman di ayat ini, betul? Allah menyebutkan man amana billahi wal yaumil akhir wa amala salihan. Ini adalah 3 perkara yang disebutkan Allah Azza wa Jal untuk berjaya dalam kehidupan kita yang seterusnya. Wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, sekarang dengar ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ayat ini menyebutkan perkara-perkara jenayah yang amat dahsyat yang Bani Israel telah buat. Kita telah membaca mengenai mereka dan sekarang Allah Azza wa Jal mengatakan iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Akibat yang diperlukan dari mempercayai Allah adalah bahawa anda pasti mesti percaya pada kehidupan yang seterusnya. Itu adalah satu akibat dari mempercayai Allah. Jika anda tidak percaya kepada Allah, maka ia sangat sukar untuk anda menerima bahawa adanya kehidupan setelah mati. Tetapi jika anda percaya kepada Allah, akibat yang logik dari itu adalah hari akhirat. Okey? Jadi macam mana itu? Okey, jika anda percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kamu dan saya percaya semua yang dilakukannya sempurna? Amat sempurna kan? Jika adanya Tuhan, anda sudah bercakap dengan ahli falsafah, agnostik, atheist. Jika ada Tuhan, jika adalah, dia mesti sempurna dalam setiap apa cara yang boleh difikirkan. Okey? Setuju. Jika dia melakukannya apa-apa yang kurang sempurna, jadi dia bukan Tuhan lagi. Semua yang dia lakukan mesti sempurna. Sekarang dia ciptakan dunia ini, ya atau tidak? Sekarang tengok ke seluruh dunia ini. Nampak keadilan atau ketidakadilan? Anda tak nampak keadilan kan? Anda nampak ketidakadilan. Orang yang tidak bersalah dibunuh. Anda lihat kanak-kanak mati kerana penyakit. Anda melihat pembunuh dapat melarikan diri dengan membunuh beribu-ribu orang. Ketika satu orang membunuh 10 orang, apa yang paling banyak kamu boleh lakukan pada dia? Hukuman apa yang setimpal, yang adil yang kamu boleh bagikan dia? Kamu boleh bunuh dia, okey. Tapi berapa kali kamu boleh bunuh dia? Sekali je kan? Jika dia bunuh 1 orang, kamu boleh bunuh dia sekali je. Jika dia telah membunuh 1000 orang, anda masih hanya boleh bunuhnya sekali je kan? Jadi dari ini anda boleh dengan sangat mudah membuat kesimpulan bahawa tidak ada keadilan pada penghujung hari. Tidak akan ada keadilan yang sempurna punya di dunia ini. Anda boleh berusaha untuk mendapatkan keadilan, tetapi keadilan yang sempurna itu tidak wujud sama sekali di dunia ini. Perkara-perkara inilah yang membawa seseorang atheist, agnostik dan orang-orang macam itu membenarkan kedudukan mereka. Yang mereka katakan, tengok ni, jika ada Tuhan, tidak akan ada ketidakadilan di muka bumi. Tetapi kita Islam mengatakan, tidak, bukan, kamu terlepas pandang sesuatu. Tuhan itu ada kerana setiap kredit ini yang penjenayah dapat akan didebitkan kemudian hari. Dan setiap debit pula akan dikreditkan kemudian. Tidak ada jenayah yang berlaku tanpa disedari. Tidak ada yang tidak direkodkan. Semuanya dijejak. Dan apa sahaja perkara yang anda derita di dunia ini, yang anda tidak dipampas dengan di muka bumi ini, akan dibayar balik kelak. Apakah perkara yang disebutkan itu? Ia dipanggilkan hari kiamat, hari terakhir. Dengan kata lain, jika anda tidak mempercayai hari terakhir, ketika itulah anda tidak dapat lagi menerima bahawa Allah itu maha adil. Allah maha adil, memerlukannya anda untuk percaya pada hari terakhir. Anda faham? Jadi kedua-duanya secara logik kian berhubung antara satu sama lain. Sekarang jika anda mempercayai hari kiamat, hari terakhir, tidakkah anda mahu berjaya pada hari terakhir itu? Dan anda telah menerima hari terakhir itu, anda akan dihakimi oleh Allah. Jadi tidakkah anda mahu bertindak dengan betul sekarang di dunia? Yang pertamanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Dan lepas itu secara akibat logik mempercayai hari terakhir. Dan jika anda telah sedar jika ada hari terakhir, maka apa yang anda akan perbaiki? Amal perbuatan anda. Kan? Betul tak? Ini adalah realiti yang amat kuat, ditangkap dan digambarkan hanya dalam 3 frasa. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amala salihan. Dan inilah mentaliti orang-orang yang beriman dalam kata-kata ini sahaja. Dan semua ini berhubung antara satu sama lain. Sekarang kalau dipandang secara terbalik pun ada hikmahnya. Jika anda tidak melihat diri anda melakukan banyak perbuatan baik, apa yang lemah? Kepercayaan terhadap hari akhirat. Aku tak tahulah, aku tak begitu yakinlah jika aku akan mendapat ganjaran pun untuk apa yang aku buat sekarang. Jadi tak berbalalah masa aku untuk lakukan apa-apa pun.
Ada perkara lain yang lebih important sekarang. Aku busy. Dan jelas aku yakin, jadi lebih baik aku gunakan masa aku untuk dunia ini je. Dalam kata lain, apabila anda tidak dapat melihat diri anda yakin untuk melakukan perbuatan baik itu, sebenarnya ia bukan kelemahan untuk menjadi baik, tetapi kelemahan mempercayai hari akhirat. Anda tidak mendapat cukup peringatan atau satu pengukuhan mengenai hidup seterusnya. Tapi jika kepercayaan pada kehidupan seterusnya lemah, apa yang itu membawa kepada? Kepercayaan kepada Allah akan menjadi lemah. Peringatan Allah tidak diperlukan lagi. Anda dapat lihat bagaimana keadaannya terbalik sekarang kan? Reverse order. Jadi amal baik itu, semakin banyak anda melakukannya, semakin banyak ia dapat menguatkan kepercayaan anda pada kehidupan seterusnya. Dan semakin banyak anda menguatkan kepercayaan anda pada hidup seterusnya, semakin banyak dan kuat harapan anda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin meningkat. Dan sebaliknya juga benar. Jadi formula yang luar biasa ini telah dikurniakan kepada kita dan ia kekal abadi sehingga hari terakhir. Subhanallah.